Bab ke-30, bab tidur orang perempuan di dalam masjid. Tidur orang perempuan di dalam masjid. Hadis yang ke-420, Imam Bukhari dengan syaratnya meriwayatkan daripada Urwah, daripada Aisyah, bahawa ada seorang hamba perempuan berkulit hitam, kepunyaan satu keluarga Arab. Setelah keluarga itu memerdekakannya, dia tetap hidup bersama mereka. Bekas hamba perempuan itu bercerita, katanya, pernah seorang anak perempuan keluarga tersebut keluar dengan memakai selempang merah daripada kulit yang bertatahkan permata. Dia meletakkan selempangnya, atau Syak perawi, selempangnya terjatuh dari tubuhnya. Tiba-tiba seekor helang lalu di situ, dan ia ternampak selempang yang terletak di atas tanah itu. Kerana menyangka daging, helang itu menyambarnya. Mereka pula mencarinya, tetapi tidak dijumpai. Hamba perempuan itu bercerita lagi, setelah menuduh aku mengambilnya, mereka terus memeriksaiku, sehingga mereka memeriksai kemaluannya. Bekas hamba perempuan itu meneruskan ceritanya, demi Allah, sesungguhnya ketika aku sedang berdiri bersama mereka, tiba-tiba lalu burung helang tadi, dan dilepaskannya selempang itu. Ia jatuh di hadapan mereka. Aku lantas berkata, inilah yang kamu tuduh aku mengambilnya. Kamu menganggap aku mengambilnya, padahal tidak. Nah, inilah dia selempang itu, kata Aisyah. Hamba perempuan ini kemudiannya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeluk agama Islam. Dia mempunyai khibah, iaitu khemah kecil atau gubuk macam pondok kecil itu di dalam masjid. Dia selalu datang bercakap-cakap denganku, dan setiap kali datang ke majlisku, tidak lupa dia mengungkapkan syair ini. Hari Wisyah, yakni selempang, adalah antara keajaiban Tuhan kita. Bagaimanapun ia telah menyelamatkan daku dari negeri kafir. Kata Aisyah, pernah saya bertanya dia, kenapa setiap kali kamu duduk di sampingku, mesti saja kamu mengungkapkan syair ini? Maka dia mengisahkan peristiwa tadi kepadaku. Nah, itulah berkali pada seni hari ini. Pasal panjang juga berbincang sahadih ni. Jadi bab yang ke-30 hari ini ialah bab tentang tidur orang perempuan di dalam masjid. Kalau kita tengok bab 31, bab tidur orang-orang lelaki di dalam masjid. Supaya ini tidur orang perempuan, lepas tu dia buat tidur orang-orang lelaki di dalam masjid. Dia nak ceritanya hukum lah, dari segi hukum, apa hukumnya dan apa ada di sebalik tidur tu. Jadi dua bab ni 30 dan 31 ni dekatlah, ada kena-mengena, ada kaitan. Jadi tujuan kebanyakan pensyarah Sahih Bukhari ni duduk kata tujuan Imam Bukhari buat tajuk ni ialah untuk menyatakan keharusan, bolehlah, sama ada orang perempuan ke ataupun orang lelaki, boleh tidur di dalam masjid.
dalam masjid. Kalau dalam masjid boleh, surah, balasah, madrasah dan sebagainya lagilah boleh. Sebab dia tidak adalah hukum ketat, peraturan yang ketat tu supaya dengan masjid. Masjid ni memang ketatlah sikit. Pasal dia ada kehormatan dia dan kelebihan dia tu masjid ni. Tapi boleh. Sekadar tu boleh. Itu kebanyakan pendapat pensyarah Sahih Bukhari. Kalau kita tengok dalam nota tu, ada nota 624 tu, baris yang keempat, itu pendapat orang kebanyakan. Syah Waliullah tambah sikit. Syah Waliullah kata maksud Imam Bukhari ialah menyatakan keharusan orang-orang perempuan tidur dan menetap di dalam masjid untuk beberapa lama, walaupun ada kemungkinan mereka datang haid semasa itu. Ada kemungkinan itu ada. Cuma mengikut mazhab Hanafi, perempuan yang berada di dalam masjid perlu keluar daripadanya apabila datang bulan. Dia pergi sekat tu. Memang dia kata serupa dengan orang lain juga boleh lah. Duduk dalam masjid, bukan sekadar duduk, duduk agak lama, tidur ke apa dalam tu, mentak dalam tu, agak lama boleh. Walaupun dalam masa tu ada kemungkinan dia mari kotor. Cuma kalau mari kotornya dia kata mengikut mazhab Hanafi, dia royak mazhab Hanafi, kena tubik lah daripada masjid tu, kena keluar daripada masjid. Jadi selagi dia tidak suci tak boleh masuk. Apabila suci boleh. Itu kata Syah Waliullah. Jadi sebelum kita bincang lebih jauh lagi, sebab ini Imam Bukhari dia bukan sekadar tu je, dia buat sesuatu rajuk ni bukan sekadar gitu selapis gitu je, nak menyatakan haruh. Lepas tu pada masa mai kotor kena keluar. Dia nak tu masalah hak sebenar. Kalau Syah Waliullah kata Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi dan mazhab lain, dia kata tak boleh lah pada masa mai kotor tu kena keluar. Imam Bukhari tak setuju. Dia tak setuju. Sebab tu dia buat tajuk ni. Tapi apa dia tidak buat tajuk ni? Dia tidak kata orang perempuan yang mari kotor misalnya boleh duduk dalam masjid, tidur duduk dalam masjid beberapa hari, beberapa lama boleh. Apa dia tak kata lagu tu? Ataupun bab keharusan orang perempuan tidur dalam masjid, kita kata. Atau bab tidak harus ke, haram ke perempuan tidur dalam masjid, padahal ada pendapat yang kata tak boleh. Dia pilih satu cara, iaitu umum tajuk dia, tidur orang perempuan dalam masjid. Jadi apa hukum? Ada khilaf ke tak ada khilaf dalam masalah ni? Ada khilaf, ada beza pendapat ulama ke tak ada? Dia isyarat belaka melalui tajuk dia buat tu. Tajuk orang panggil tajuk mutlak, tajuk terbuka. Jadi tidak dalam bentuk jazam, putus, kata gini-gini. Dia nak isyarat kepada beberapa perkara, iaitu benda ni ada khilaf. Khilaf ada. Jadi bab tidur orang perempuan dalam masjid ni ada khilaf. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tidak nanti mari kotor. Dalam keadaan biasa pun tak boleh tidur dalam masjid. Tidak nanti mari kotor. Kalau mari kotor tu lagilah. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan boleh. Boleh tu kalau ketika ada dua pula. Boleh pada ketika tidak mari kotor. Selagi boleh pada ketika tidak mari kotor ke, atau pada ketika mari kotor pun boleh juga. Tu khilaf tu. Hak dia sendiri, iaitu perempuan boleh duduk dalam masjid, tidur dalam masjid, berada dalam masjid, bermukim dalam masjid beberapa lama, beberapa hari, beberapa bulan. Duduk situ, mari kotor tak mari kotor pun boleh duduk dalam masjid. Tidak haram, tak dosa. Itu pendapat dia.
Tapi dia tak jelas daripada tajuk tu, tak jelas. Sebab apa tidak jelas? Sebab dia nak mengisyaratkan kepada orang yang kata tak boleh, orang yang kata boleh, masing-masing ada dalil. Dan dalil itu kuat juga. Kita perlu hormat. Jadi sehingga kita tidak boleh buat keputusan dengan jelas kata begini, dengan arti mengenepikan, mengabaikan, tak cara langsung, tak heran kat orang. Salih dia kata. Kita kena ambil kira. Sebab dia ambil kira, itu cara tajuk Imam Bukhari. Sebab tajuk dia tu memang penting. Fiqh dia, ijtihad dia duduk dalam tajuk dia. Itulah cara dia. Kita nampak Imam Bukhari beradab. Apabila dia tak sependapat dengan orang, dia tidak nak hak dia saja, tak. Dia jaga juga. Tetapi dia nak ayat juga kat dia. Dia nak ayat kat dia. Jadi tidur orang perempuan dalam masjid, kita nak tahu mana pendapat dia yang kata boleh tu. Ya, ulama-ulama tahu belaka, kata dia kata boleh. Tahunya daripada hadis hak kita baca tadi. Satu hadis, iaitu hadis nombor 420 tadi. Kalau kita tengok dalam hadis tu, seorang perempuan hitam kata dia gini-gini cerita tadi. Dia lepas pada memeluk agama Islam, pergi jumpa dengan Nabi, masuk Islam. Nabi suruh dia duduk dalam masjid. Dia ada kemah dia dalam masjid, duduk situ. Duduk lama mana? Lama lah duduk situ. Gak dia kira orang perempuan ni sebulan sekalinya mari kotor. Ni bukan sebulan, dia lama. Dia duduk situ. Dia tak ada tempat lain, tak ada keluarga, tak ada anak beranak, tak ada waris-waris, kita kata. Jadi duduk dalam masjid, lama duduk situ. Dalam kemah dia tu, kira-kiranya Imam Bukhari faham. Ni hak dia faham. Dia tu tak ada sebut dalam mana-mana riwayat kata perempuan putus haid ke, tak ada. Orang tua, dah muda lagi ni. Ataupun dia tak mari kotor ke, ada penyakit ke. Kalau zaman lah ni senang sikit kita kata tak. Hak telah dibuat apa di rahim gapo tu, tak mari kotor. Tapi kalau zaman dulu tak ada gitu. Jadi dia ni perempuan biasa, normal. Tak ada sebut. Tak ada sebut juga sebut dalam hadis Nabi pesan kau duduk dalam masjid ni, tak apalah. Tapi bila mari kotor kena tubik. Pergi duduk lain, pasal kemah luar tu kok misalnya. No. Tak ada. Bila tak ada, dia faham duduk situ. Lepas duduk situ dalam keadaan mari kotor ke tidak mari kotor, kau duduk situ. Boleh lah. Tetapi tak jelas juga. Adakah sebut dalam hadis tadi kata mu mari kotor kau tidak mari kotor, mu duduk juga dalam masjid? Tak ada juga. Sebab itulah setengah-setengah ulama tak sepakat. Dia kata kira-kira kalau mari kotornya tidak duduk dalam masjid. Tapi Imam Bukhari tanya seseolahnya, tanya, mu tahu mana? Adakah dalam hadis ni Nabi suruh dia pergi duduk luar? Tak ada. Padahal waktu tanya, mu tahu mana ya dia ketika mari kotor tak tubik? Tak ada juga. Tak tubik tu. Tak ada juga dalam hadis ni. Inilah hadis yang paling tinggi, kedudukannya, kesahihannya paling tinggi dari segi orang tino duduk dalam masjid ni. Sini nak bahas, tak ada dah lebih tinggi daripada ni. Agak lebih jelas lah, lebih jelas. Tetapi kedua-dua pihak tu tak boleh nak kata putus juga. Tak boleh nak kata demo. Sebab kita pegang kemah ni pasal Nabi kata kalau mari kotor kena tubik. Sebab tu yang kita kata perempuan tak boleh tidur pada ketika mari kotor, tak boleh duduk dalam masjid. Tak boleh kata. Hak ni pun tak boleh kata juga. Kalau mari kotor atau tak mari kotor pun duduk dalam masjid tu juga. Jangan tubik, tak usah gilai lah. Tak ada juga. Tetapi Imam Bukhari faham dalam lama tu duduk tu, kira-kiranya bila tak ada sebut, ni orang panggil balik kepada kaedah al-bara'atul asliyah. Itulah yang kita sebut al-bara'atul asliyah. Balik situ, iaitu asalnya boleh. Kita kira hak biasa. Hak biasanya orang perempuan mari kotor. Bila mari kotor tak ada dalil yang menunjukkan suruh keluar, kiranya boleh lah. Kalau ada, kalau tu memang tak boleh, patah haram benar, mesti Nabi sebut dah sini.
Bila tak ada sebut, asalnya boleh. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum harus dulu. Kalau kita tak tahu, kita kena letak atas boleh dulu. Lepas tu tengok dalil. Kalau ada dalil menunjukkan tak boleh, baru kita kata tak boleh. Sini tak ada dalil, kata. Yang menunjukkan tak boleh orang perempuan tu duduk dalam masjid. Apalagi kalau kita tengok dalam hadis ni tak ada sebut Nabi suruh dia keluar bila mari kota, tak ada. Bila tak ada, kita kira asal dia duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid lah. Lepas tu mari kota ke tidak mari kota, tak apa, boleh duduk dalam masjid. Itu mengikut kaedah al-bara'atul asliyah dan kaedah fiqh al-aslu fil asya' al-ibahah illa an yadulla ad-dalil ala at-tahrim. Asal perkara hukum ni harus. Kalau dalam bab-bab umum hak lain harus dulu. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan haramnya, barulah kita kata haram, tak boleh. Kalau selagi tak ada gitu, kita letak atas harus dulu. Imam Bukhari dia pakai kaedah tu. Jadi harus. Bukan kata lebih molek, harus. Cara sekarang ni harus. Jadi Imam Bukhari melalui tajuk ni sebenarnya dia nak bincang panjang benda. Banyak benda dia nak bayar. Sebelum kita pergi bincang lebih jauh lagi, molek dulu kita kena tahu dulu mazhab ulama ni. Orang ni kata gani, orang ni kata gani. Orang ni boleh tengok pada muka surat pertama tu lagi. Baris yang kelima kena tu tengok tu. Menurut Imam Malik, orang-orang perempuan walaupun sudah tua tidak harus secara mutlak. Secara mutlak maknanya sama sekali tidur di dalam masjid, sama ada mereka berhaid atau tidak. Hak tua pun tak boleh, hak muda kau tak boleh. Gitulah kira-kira. Hak muda kau tak boleh, mari kotor kau tak mari kotor kau tak boleh. Lepas tu orang perempuan boleh pergi sembahyang, itu pergi sembahyang. Tidur tak boleh. Tidur hak tak bolehnya. Jadi kalau tidur tak boleh. Pasal kemah kau tak pasal kemah kau, pasal kain lansir kau tak pasal kau, tak kira, tak boleh. Alasannya ialah keberadaan mereka dalam keadaan itu boleh menimbulkan fitnah. Islam ni dia jaga benar fitnah ni, tak sih. Jadi ada orang perempuan ni belah mana-mana pun dia menimbulkan fitnah. Kalau kita kata kita tak ada gapo tu lagu tu apa nak, tak ada perasaan gapo-gapo. Dia ada pepatah Arab, dia kata likulli saqitah laqitah. Setiap yang gugur ada yang memungutnya. Jangan kita ingat ni masa ada dah punah dah buruk dah. Wah, nak gedia buah dah. Itu pepatah Arab, bukan hadis dah, pepatah. Setiap yang gugur ada yang memungutnya. Kena ingat tu. Jadi atas dasar tu tak boleh. Itu pendapat dia. Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama pula berpendapat harus dalam keadaan tidak berhaid, tetapi khilaful aula. Dalam keadaan tidak mari kotor, orang perempuan boleh tidur dalam masjid. Harus. Tetapi khilaful aula, tidak lebih molek lah. Kalau lebih molek tidur lain. Tidak lebih molek, bukan makruh. Dah. Khilaful aula ni hanya lagi. Harus boleh. Tapi tidak lebih baik tidur dalam masjid tu. Tidak kata kita pergi tidur masjid lah lebih baik. Dah, tidak lagu tu. Tidak lebih baik. Orang panggil khilaful aula. Dalam keadaan berhaid, mereka juga berpendapat tidak harus. Kalau mari kota tak boleh. Mereka ni kata kalau mari kota memang tak boleh lah. Duduk dalam masjid, apalagi nak tidur dalam masjid tu. Tidur kau lagi lama. Daud Az-Zahiri Al-Muzani ni anak murid Imam Syafi'i. Dan Ibnu Hazm berpendapat harus secara mutlak, sama ada dalam keadaan berhaid atau tidak. Ni antara orang yang kata harus secara mutlak. Tak kira tua muda, mari kotor kau tidak mari kotor kau. Nah,
ada rumah kau, kau tak ada rumah kau situ, boleh berlaku. Boleh berlaku. Tidur dalam masjid, duduk dalam masjid ketika mari kotor tu tidak haram, harus. Tidak dosa lah. Kalau orang kata haram tu dia dosa. Dosa. Imam Bukhari dalam masalah ini sependapat dengan mereka. Imam Bukhari dalam masalah ni serupa dengan demon ni. Serupa dengan demon ni. Tapi hak ni, hak kata boleh ni di luar daripada 4 mazhab. Di luar daripada 4 mazhab. Gak orang kata, setengah-setengah orang kata kalau keluar daripada 4 mazhab tu tak boleh. Tu Al-Muzani tu anak murid Imam Syafi'i tu keluar sini. Lagu mana tu dia tak reti kau? Nah. Kalau tak boleh. Kalau tak boleh sungguh. Apa dia lagi? Pendapat tu guru dia yang barunya. Bukan berlapik-lapik. Royak tu bukan orang lain cerita. Tak. Dia sendiri tahu. Tapi dia tak pakai pendapat tu guru dia. Ini menunjukkan tidak perlu terikat sebenarnya. Contohnya anak murid Imam Syafi'i sendiri sini dalam bab ni. Dia kata tak apa. Padahal jelas tu guru dia kata tak boleh. Ramailah antara yang berpendapat begini. Saya sendiri pun berpendapat begitu. Berpendapat begitu sebab tengok dari segi hadis lebih kemah hak ni. Dan ada kaedah dia pun kemah juga. Kalau hak luar, hak semasa ni, hak lapis baru jugalah, kita kata ulama-ulama lapis baru, termasuklah Syekh Nasiruddin Al-Albani, tokoh hadis yang terkenal tu, dan anak murid dia boleh katakan lagu tu lah kebanyakan. Termasuklah yang terkenal, antara anak murid dia yang terkenal iaitu Syekh Abu Ishaq Al-Juwaini. Sekarang ni masih hidup lagi. Ni antara tokoh hadis hak luar. Ia mengatakan memang boleh. Memang boleh. Dan tidak berdosa, harus. Kalau kita mengambil kira banyak perkara, memang molek hak ni sebenarnya, nak banding dengan hak lain. Kita tengok perbincangan seterusnya. Selain daripada tu, Imam Bukhari sebenarnya nak rayak beberapa perkara. Di situ tengah tu cuba tengok, iaitu melalui bab ni dan hadis yang dikemukakan di bawah bab ni, dia nak rayak beberapa perkara. Ada beberapa maksud dia. Yang pertama, sememangnya terdapat khilaf ulama tentang keharusan orang perempuan tidur di dalam masjid dan berada di dalamnya untuk satu jangka masa yang agak lama sebagai tempat tinggalnya. Ada khilaf. Benda ni kita kena tahu, ada khilaf. Bila ada khilaf tak boleh kemana, tak boleh nak pegang atas asal pendapat, dan tak boleh berbeza. Kalau berbeza pendapat kat masa muka lalu, tak boleh lagu tu, tak kena lah. Dia kena tahu benda gapo hak ijma' ulama, hak sepakat, semua sepakat ijma'. Benda gapo hak ada khilaf, kena tahu. Seseorang itu tidak boleh mengikut ulama, tidak boleh dikatakan alim kalau selagi dia tidak tahu gapo hak khilaf, gapo hak sepakat. Dia kena tahu waktu dulu. Jadi kalau orang hak tidak tahu benda ni, tiba-tiba dia pasal dia orang tak boleh, dia tidak tahu dah, itu bukan alim. Kita tak boleh pakar pendapat orang tu. Kalau orang alim, dia tahu benda ni dalam masalah ni ada khilaf, benda ni tak ada khilaf. Kalau hak ada khilaf, tak boleh lah kita nak kemah-kemi pegang tu. Sebab kita ada dengar ustazah, apabila orang-orang ada pendapat kata boleh kan perempuan dia duduk dalam masjid mari kotor, ketika mari masa mukul, lepas pada tu tak kecek dah. Jadi lagu mana? Lagu mana? Susah lah lagu tu kan. Jadi hak orang panggil ustazah ni nampaknya belum tentu lagi alim sebenarnya. Belum tentu lagi alim. Supaya orang panggil tu imam ke apa tu, belum tentu lagi alim. Tengoklah. Ada orang alim, ada orang tidak. Sebab kalau orang alim, dia mesti kena tahu gapo dia benda khilaf, gapo dia tidak. Kalau tak tahu, dia bukan alim. Kalau bukan alim, apa kita nak cara ke dia? Ikut dia pendapat lagu anda. Kita tak saya pakai dia, tak apa. Bahkan tak boleh sebenarnya pakai kalau hak tidak alim. Hak alim tu orang kena pakai je. Boleh kita ikut.
Memang ada khilaf. Masing-masing pihak yang berbeza pendapat itu pula mempunyai hujah yang agak kuat dan perlu dihormati. Kerana itulah Bukhari mengemukakan bab ini tanpa menyatakan apa-apa hukum, sama ada ia harus ataupun tidak. Itu tujuan Imam Bukhari buat tajuk lagu ni, sebab dia hormat kepada orang lain. Nah, kalau dia tak saya masuk sebab dia pakai pendapat tu, ikutlah. Kita kena hormat ke dia, dan dia pun kena hormat kepada orang lain. Hak kata boleh, dia kena gitu kedudukan. Yang kedua, melalui hadis yang dikemukakan di bawah bab di atas, Bukhari menyatakan pendapatnya berhubung dengan masalah ini. Bagi beliau, ia adalah harus, sama ada dalam keadaan berhaid atau tidak. Boleh. Ini pendapat dia. Dia nak ayat tu. Semua ulama bacalah kitab mana, syarah hadis, semua tahu Imam Bukhari berpendapat begitu. Semua tahu. Fahim Bukhari bukan calon-calon kan? Kita tak biasa dengar tu lain cerita. Kita tak biasa tahu apa pendapat dia, ijtihad dia. Tapi dia ni mengikut ulama-ulamanya, duduk kata mujtahid mutlak, bukan mujtahid muntasib, bukan mujtahid apa nama ni fatwa, bukan mujtahid tarjih. Tak, mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni tarah dia serupa dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ke setara tu orang dia. Jadi setengah-setengah orang dia tidak yakin, dia berasa tak puas hati, berasa duduk teragak-agak. Ni pendapat siapa ni nak? Pendapat Bukhari. Jadi dia tidak tahu Bukhari itu siapa. Kalau kita boleh berasa puas hati dengan mengikut Syafi'i, apa kita tak boleh puas hati dengan mengikut Bukhari? Apa? Sedangkan kedudukannya sama, setara. Soal kan tak ada ramai ikut dia, soal lain. Tu soal dari segi taraf, kepandaian dia tu sama. Sebab itulah dia tidak terikat. Bukan supaya setengah-setengah ulama tu dia pendapat dia tu dia terikat dengan mazhab satu mazhab, mengikut kaedah tu. Dia tak lari, tak tubik daripada kaedah tu. Jangan-jangan benar tubik. Seperti Muzani ni, itu mujtahid dalam mazhab. Imam Bukhari dia tak pernah terikat dengan siapa-siapa, dengan kaedah siapa-siapa. Dia pakai kaedah dia sendiri. Nak tunggu, tak saya tunggu, tak apa. Lagu tu. Yang ketiga, oleh kerana keraguan tentang keharusan perempuan tidur dan berada lama di dalam masjid lebih kuat daripada lelaki, Bukhari mendahulukan bab tidur orang perempuan di dalam masjid daripada bab tidur orang-orang lelaki di dalam masjid. Apa cara dia susun? Dia buat bab tidur orang perempuan dulu, tidur orang lelaki tu kemudian. Kalau nak kira orang ramai tidurnya orang lelaki, kita kata patutnya letak orang lelaki dululah. Dia ada cara. Tujuannya ialah untuk menyatakan pendapatnya bahawa orang-orang perempuanlah lebih patut diberikan keutamaan dalam soal perlindungan, dan sebaik-baik perlindungan untuk mereka ialah di masjid. Dia nak ayat tu. Sekiranya suasana masjid itu baik dan terpelihara seperti masjid Nabi SAW di zaman baginda sendiri. Yang keempat, oleh kerana kenyataan dan fakta sejarah di zaman Rasulullah dan zaman-zaman kemudian menunjukkan orang-orang lelaki lebih ramai tidur dan bermukim di dalam masjid berbanding wanita, Imam Bukhari menggunakan perkataan al-mar'ah. Cuba perhati tajuk dia. Semua orang perhati ni, setiap patah kalau Imam Bukhari sebut tu, orang kaji belakang. Setara tu bisa tak bisa dia, semua orang akui. Tapi dia nasib, masalah nasib kan, nasib penjual lah orang ni, tak ada lah mana laku. Hak ni boleh, tapi apa jadi boleh jadi kedudukan tak kena kau tak, tidak pada setempat strategi kau lagu mana kau tak. Itu wallahu a'lam. Seperti tu. Jadi kalau nak kira kemah hak Bukhari ni, kalau nak kira syarah ni, kitab ni kan, kitab hak setahu kita tak ada serabut lagi syarah kitab Imam Syafi'i, tak ada lagi syarah. Tapi Bukhari ni 100 lebih dah syarah dari satu sudut. Tapi dari segi orang hak pakai dah tak
ada mana. Sebab tu kita kata tadi, hak ni pula tak ada syarah. Tetapi dia ada anak buah, anak murid dia mengembangkan ilmu dia, kaedah dia. Itu dia kelebihan ada anak murid supaya Imam Syafi'i. Dia ada madrasah, sekolah. Lepas tu ada murid ramai. Jadi tu Imam Bukhari tidak gitu. Jadi ini masalah nasib. Tapi kita jangan kata hak ni berhenti sekat tu je zaman ni. Lama lagi tak tahu bila lagi nak kiamat ni. Takutnya ramai pula orang ikut Imam Bukhari satu hari nanti. Tak tahu. Kalau setakat ni kita tengok tidak. Tapi kitab dia ada lagi. Bukan kitab dia tak ada. Boleh jadi satu hari nanti bila orang tengok, hebat. Tapi sebab tak ada orang duk mengajar gitulah, duk mengajar ni. Fiqh Syafi'i misalnya, kalau tempat kita, kalau tempat lain fiqh Hanafi, fiqh Hanbali tu ajar tu. Tidak royak dari segi logiknya, dari segi munasabahnya, kesesuaian tu tak ada. Royak gitu pun dah muka diterima dah lagu tu. Terimalah, molek lah. Tak molek mana pun molek lah. Begitu. Cuba kita perhati. Setiap perkataan dia guna babu naumil mar'ati fil masjid. Al mar'ati tu seorang perempuan lah. Dia tidak kata babu naumin nisa. Jamak orang-orang perempuan. Tapi kalau kita tengok tajuk orang lelaki ni babu naumir rijal. Dia tidak kata babu naumir rajuli. Rijal dalam bentuk jamak. Apa? Dia nak isyarat kepada orang perempuan ni dalam sejarah kenyataannya sejak zaman Nabi dulu pun hak boleh sebutnya tidur dalam masjid ni. Sekarang ni walaupun orang lain ada lagi pada ketika iktikaf tu kan, zaman Nabi orang perempuan pun iktikaf di masjid juga. Hak tu tak kira tu bukan duduk dalam masjid, bukan jadikan sebagai tempat tinggal dia dalam masjid. Hak iktikaf tu tak kira. Hak tu memang ada lah tidur tu. Tapi kalau tidur nak banding lah lelaki dengan perempuan, lebih ramai lelaki. Sebab itulah Imam Bukhari buat hak ni dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal lah. Bukan an-nisa, bentuk jamak. Di dalam tajuk bab tidur orang perempuan di dalam masjid berbeza dengan bab tidur orang-orang lelaki. Sebab dia kata ar-rijal, bukan ar-rajul. Jadi semua benda tu kena perhati kalau tajuk Bukhari. Yang kelima, antara alasan pihak ulama yang tidak mengharuskan perempuan tidur atau tinggal di dalam masjid ialah apa yang ulama tak bui ataupun kata haram orang perempuan ni hak bagi kata tu lah tidur dalam masjid, berada dalam masjid ni apa alasan dia? Ini alasan dia. Satu, adanya kemungkinan aurat mereka terdedah di hadapan orang-orang lelaki yang selalu berulang alik ke masjid. Boleh jadi terdedah. Orang lelaki ni tak boleh dengan orang perempuan dia tak boleh. Lah sikit pun dia jadi lagu lain dah. Kena-kena tu kalau hak ni mabuk benda tu dia guli batin lalu situ dah. Itu jiwa perasaan orang lelaki lah. Yang kedua, kemungkinan timbul fitnah terhadap lelaki dengan keberadaan mereka di dalam masjid dalam satu jangka masa yang lama boleh menimbulkan fitnah. Fitnah tu umum lah. Hak kita kata selok terdedak aurat tu, itu pun dia juga, tapi itu khusus, hak dia lebih umum. Yang ketiga, keberadaan mereka di dalam masjid mendedahkannya kepada kekotoran darah haid. Ini antara alasan. Hak bagi kotor tu kalau duduk di masjid boleh jadi belambang, tumpah dalam masjid tu, susah. Itu hak alasan. Hak takut-takut sangat. Ia adalah sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Pengharaman memasuki masjid ke atas perempuan berhaid, apalagi menetap di dalamnya, merupakan satu langkah yang perlu untuk memelihara kebersihannya. Yang kebersihan masjid tu perlu lagu tu lah. Orang perempuan yang kotor ni tidak duduk dalam masjid. Itulah caranya. Yang keempat, perempuan-perempuan yang masih berhaid mungkin akan kedatangan haid pada tarikh-tarikh tertentu atau pada bila-bila masa. Perkara keempat inilah sebenarnya yang merupakan perkara pokok yang tidak membolehkan orang perempuan menetap
agak lama di dalam masjid pada pandangan mereka. Bagi orang-orang yang kata tak lih tu, ni lah ni hak paling kuat sekali. Tak tahu bila nak mari kota. Apa kalau mari susah. Boleh jadi dia tidak cadar kan, dia tidak pakai tuala kau kita kata dalam keadaan biasa, tiba-tiba mari tumpah susah. Kalau hak sampai Nabi hak lantai dia tu di pasir saja, tanah saja tu pun dah dibimbangi sampai begitu dah. Kalau sampai sekarang dia dengan kapet dengan kapur sampai dia nak akak dah basuh tu. Itu alasannya. Kalau nak kira dari segi alasan lah. Justru terdapat beberapa hadis yang tidak membenarkan perempuan-perempuan berhaid berada di dalam masjid. Nah, apa lagi ada, memang ada hadis pun begitu. Bagi Bukhari, semua alasan yang dikemukakan itu tidak kukuh dan tidak semestinya berlaku. Tak mesti berlaku. Hak kata tadi mesti? Tak mesti. Tak kemah. Kalau dari segi alasan-alasan tadi tak kemah, dia tak saya terima. Lepas tu hak hadis-hadis hak tak bui tu dia tak saya terima je. Tak kemah juga. Bagaimana kalau dalam keadaan tidak ada fitnah, seperti yang berlaku di zaman Rasulullah SAW kepada perempuan yang tersebut di dalam hadis di atas tadi? Bagaimana dalam keadaan aurat seseorang perempuan terpelihara, misalnya kerana ia berada di dalam khemah khusus di suatu ruangan yang agak jauh daripada lelaki, seperti yang tersebut di dalam hadis di atas juga? Bagaimana kalau perempuan yang berhaid dapat mengawal dengan sempurna darah haidnya daripada tumpah di dalam masjid? Dan bagaimana kalau fitnah di luar masjid lebih besar daripada fitnah yang mungkin timbul di dalam masjid? Itu alasan. Dia nak bahas lagu mana? Fitnah ni bukan dalam masjid saja, di luar masjid. Bahkan dalam masjid tu dari satu segi kan orang beringat dah nak masuk dalam masjid tu, kecek tak kos dah beringat semua dalam masjid. Apa nak pergi kita kata nak ngorak, kau nak gapo dalam masjid pula nya? Tak boleh tunggu luar masjid. Dalam masjid tu tempat yang terpelihara, lebih terpelihara. Kalau tak kira. Sebab apa? Sebab kehormatan masjid tu. Orang jaga dah, dia pergi tu orang beringat dah. Nak pahala, bukan nak dosa. Dosanya lebih besar daripada di luar masjid tu. Apa nak cari pasal situ? Hadis-hadis yang tidak membenarkan perempuan-perempuan berhaid berada di dalam masjid itu pula bagi Bukhari tidak menepati syaratnya. Tak ada satu pun yang menepati syarat Imam Bukhari, dan tidak dapat menandingi hadis yang dikemukakannya di bawah bab di atas. Jadi nak ayat ni dia buat tajuk ni tak ada sekemah hak ni. Kalau ada pun hak dalam Bukhari tidak terai, tak boleh pegang benda lagu tu. Dia tak boleh pegang. Orang lain nak pegang ikutlah hak tu. Memang orang pegang pun. Misalnya antaranya hak kemak ada dalam Bukhari yang menjadi pegangan umum, iaitu pada ketika raya kan, kita jumpa dah hadis tu, pada ketika raya Nabi suruh orang pergi belakang semaya raya, termasuk orang-orang perempuan anak dara, orang tua pergi belakang, hak mari kota pun pergi belakang. Jadi bila pergi ke sana, Nabi SAW suruh hak perempuan hak mari kota tu duduk di belakang, beralih. Kata mereka, orang-orang hak kata tak leh ni, dia kata tengok dalam hadis tu Nabi suruh duduk suku. Dia tak boleh duduk tempat musalla, tempat orang semaya. Sebab apa? Sebab jelas dia sebut orang mari kota tak boleh duduk situ, dia suruh duduk luar. Baik, pihak Imam Bukhari nak jawab dah. Baik, kita jawab dah. Iaitu tempat saat ni, tempat semaya saat ni masjid ke apa? Situ dulu. Musalla. Nabi semaya raya bukan di masjid. Musalla, tempat semaya padan. Tempat semaya raya, tempat semaya gerhana, dia semaya padan. Situ musalla orang panggil.
Musalla ni hukum dia serupa masjid ke tidak? Tak. Ada tak? Apa yang nak air alah ke masjidnya? Tak ada kena-mengena dengan masjid tu. Apa kena-mengena dengan masjid? Dia kata, orang-orang kata tak boleh. Setara musalla tu pun tak boleh. Kalau masjid kau tak boleh. Dia kata. Orang alik ni pula kata, dah. Ya, dia suruh beralih tu bukan beralih daripada luar kawasan, beralih duduk alik belakang. Sebab apabila nak semaya dia capur, dia jadi susah lah, terganggu. Jadi cara dia atur tu untuk kesenangan. Bila nak semaya pakat bangun semaya. Tidak kata ni nak tubik, ni nak masuk. Susah lagu tu. Itu dari segi peraturan untuk selesa, untuk senang. Tidak jadi kalut ketika nak semaya. Tu saja. Mana dalil dia suruh keluar daripada kawasan tu? Tak ada dalil. Kawasan tu juga cuma duduk di belakang. Tu benar. Mana situ ada kena-mengena dengan masjid? Tak ada kena-mengena dengan masjid. So, yang kedua dia suruh duduk di belakang. Supaya juga kalau dalam masjid dia tidak nak sembahyang, apa duduk depan ketika orang nak sembahyang? Duduk di belakang. Supaya dah kalau demo nak pakai hak tu untuk masjid, kita kata masjid pun duduk di belakang. So duduk sekali dengan orang nak sembahyang. Boleh kan? Dah nak pakai sangat hak tu untuk masjid. Kalau tak saya pakai, tak saya pakai belakang. Kita tak saya pakai. Hak tu. Itu yang pertama. Yang kedua, hak ni hak kuat lah ni. Hak kuat. Iaitu Nabi SAW pernah duduk dalam rumah dia, sejadah dia duduk dalam masjid. Dia kata kepada Aisyah, dia ambil sejadah tu, buat mari kan? Aisyah pun kata, saya ni mari kotor ni. Pak kotor tu bukan tanganmu, Nabi kata. Hak kamu bukan di tanganmu. Jadi hak kamu tu laisat fi yadik, bukan di tanganmu. Jadi Aisyah pun hasil itulah bendanya. Mengikut setengah ulama kata dia junga je ambil dengan tangan, dia tidak masuk dalam masjid. Dia junga gitu. Pas jauh mana nak junga tu dah. Dia mau tahu mana kata junga tu tahu mana. Dia mau ambil dengan tangan, jadi bukan, dia kata bukan tangan kamu bukan berhik. Jadi hak berhiknya bahagian lain itu tak masuk tangan junga. Dah. Tapi dia mau tahu mana lagu tu. Tak ada jelas. Bila tak ada jelas, maksud Nabinya suruh pergi ambil lah. Jadi masuklah dalam masjid. Masuk dalam masjid. Boleh tu. Bagi orang yang kata boleh, dia kata hak demo kata buat dalil, hak tu kita nak buat dalilnya, menunjukkan boleh orang perempuan mai kota masuk dalam masjid tu. Tu dia suruh bini dia masuk. Masuklah dalam, ambil sejadah. Demo tu kata pula, apa yang Aisyah tu teragak-agaknya dah suruh masuk. Dia kata dia tak boleh. Dia mai kota. Ini menunjukkan dia faham orang mai kota ni tak boleh masuk. Dia faham dah lagu tu. Dia faham dah lagu tu. Alik ni pula kata, Alik Bukhari ni pula kata, dia kata boleh jadi, kita kata ada beberapa jawapan. Boleh jadi pada ketika tu Aisyah ingat tak boleh. Hukum hak boleh tu tak lagi. So, yang keduanya dia ingat tidak sesuai lah. Kalau nak masuk dalam masjid tu tidak sesuai, haram. Dia ingat gitu. Tapi dah Nabi SAW sendiri suruh, dan memang jelas dia masuk ambil, bukan Nabi masuk, dia masuk ambil. Ini bahkan menunjukkan boleh. Tak boleh tak. Jadi orang kata dalil perempuan tak boleh masuk, tak boleh duduk dalam masjid, orang kata dalil, tak ada terang. Hak tadi tak terang. Orang hak kata boleh, dia boleh buat dalil juga. Sebab memang masuk. Memang masuk. Gak dia kata bukan duduk di tangan hak kotor tu. Memang tangan tidak kotor pun. Jadi bila tangan tidak kotor boleh pegang. Tak ada jadi kotor sejadah ke apa, tak ada ke apa. Gitu. Itu je ada hak sahih, tapi tidak terang. Tidak terang. Seperti mana tak terangnya hak ni, hadis ni. Jadi kalau orang kata adakah Nabi SAW kata dalam hadis ni, hak perempuan ni, hak kita baca saat ni, iaitu kalau kamu mari kotor kau, kamu tak satu beg gimana duduk sini, duduk dalam ni. Ada ke? Tak ada. Tak terang. Tak terang. Imam Bukhari katanya demo yang kemas sangat nak pakai tu dah. Ada ke Nabi pesan pula kalau mau mari kotor mu tubik? Tak boleh duduk dalam masjid? Tak ada juga. Jadi
tak kemah. Kalau hak ada hak terang larang, tak ada satu pun hak sahih. Tak ada. Tak ada satu pun hak sahih. Kalau ada apa ni tak terang tak dia ada lah, tapi hadis sana pun boleh pakai juga. Hadis tula. Hadis tula boleh jadi dalil, boleh jadi hujah kepada dia. Hak terang. Hak terang tak ada. Tak ada. Kita boleh kata selalu tak ngaji tu kalau dia kata ada hak sahih. Lepas tu dah kalau tidak sahih, macam mana ulama-ulama ramai dia pegang? Duk pegang dengan dia pegang atas dasar tadi. Sebab tadi setara tu je pegang dengan dia. Bukan dia pegang dengan hadis hak dhaif tu. Mana boleh, semua tahu dah kaedahnya. Tak boleh buat pegangan hadis dhaif tu. Jadi dia pegang hadis-hadis tadi lah. Atas dasar kalau musalla pun dia suruh duduk di belakang. Duduk di belakang tu dia faham dengan maksud duduk di luar kawasan. Dia faham gitu. Padahal dalam hadis Bukhari ni sendiri jelas, bukan suruh duduk luar kawasan, luar daripada tempat orang semaya tu. Bukan luar musalla. Jauh benar nak pergi luar daripada musalla, sedangkan dia suruh pergi ke musalla. Apa suruh duduk di luar daripada musalla pulaknya? Tak pasal apa. Jadi hak ada tak terang. Tapi dia faham gitu. Setara tu lah ulama-ulama faham dia kan. Dia pegang dengan hak tu. Setara musalla tu pun dia suruh duduk di belakang. Kalau masjid lebih-lebih lagi lah. Lepas tu hak Aisyah saat ni dalam Abu Daud apa sebut iaitu apa yang Aisyah teragak menunjukkan dia tahu tak boleh. Jadi hak Nabi suruh boleh jadi itu. Dia kata khusus untuk dia saja. Khusus untuk dia. Peristiwa khusus, tak boleh buat dalil untuk umum, untuk ramai-ramai, tak boleh. Ini khusus untuk Aisyah saja. Dalam peristiwa dengan Nabi ada khusus. Tak boleh pakai untuk umum. Semua Nabi semaya lepas asar, gapo semaya sunat lepas asar, khusus untuk dia. Ni pun khusus untuk dia. Tak boleh nak pakai untuk umum. Itu je pegangan dia. Baik. Yang keenam, menerusi bab ini Bukhari secara isyarat mengemukakan pandangannya berhubung dengan hukum perempuan berhaid berada di dalam masjid. Bagi beliau, perempuan berhaid boleh terus berada di dalam masjid dalam keadaan memelihara dirinya daripada mencemarkan masjid dengan darah haidnya. Boleh, tapi kena jaga molek lah. Lepas tu kalau salah tu apa basuh. Sebab orang lain juga hak kecing salah terkecing, tak? Mana kan basuh. Nak mana? Tak boleh kita kata ada kemungkinan dia terkecing, jadi tak boleh masuk dalam masjid. Ada kena hukum lagu tu? Ada kemungkinan dia kecil, tak? Misalnya kita kata dah. Hanya ada juga ketika-ketika tu. Jadi ada kemungkinan jadi dia tak boleh masuk dalam masjid. Gitu. Siapa dia kata lagu tu? Tak ada. Kalau berlaku, basuhlah. Basuh. Gitu. Ni pun lagu tu. Ini kerana tidak tersebut di dalam mana-mana riwayat pun perintah atau peringatan Nabi SAW kepada perempuan tersebut agar keluar dari masjid apabila kedatangan haid. Tak ada. Cakap cari, tak ada. Tidak tersebut juga di dalam mana-mana hadis bahawa perempuan tersebut telah putus haid. Tak ada juga. Salah satu kaedah fiqh Bukhari ialah berpegang dengan umum hadis selagi tidak terdapat dalil yang mampu mengkhususkannya. Itu kaedah dia. Dia pegang dalil umum. Jadi hak ni umum tu, orang perempuan normal, biasa, muda, kira-kiranya mari kotak. Umumnya Nabi tak ada pesan apa-apa. Kalaulah benda tu haram, salah Nabi tak royak. Menjadi kesalahan. Tak kita kata Nabi bersalah. Tak boleh. Tak boleh. Jadi cerita lewat daripada keperluan. Tu perlu dah tu, perempuan tu perlu. Bila-bila masa dia boleh mari kota. Tak boleh lambat nanti tu esok. Biarlah esok, biar tu ada esok ke lusa. Ada ke? Tak ada. Pesanan seumpama itu tidak ada. Selagi tak ada dalil yang boleh mengkhususkan. Gak nak khusus-khusus dalil ni hadis dia mari ni, dia kena sama kuat dengan hak ni. Mana ada? Tak boleh khusus.
Hak lain kena kita ketepikan, hak ni kena letak depan. Itu kaedahnya. Sebab apa? Hak ni kuat. Umum hadis bab ini menunjukkan perempuan berkenaan adalah perempuan biasa dan normal. Sebagai perempuan yang normal, semestinya ia berhaid. Itulah. Tidak terdapat pula kenyataan di dalam mana-mana riwayat yang menunjukkan ia keluar dari masjid dan menetap di lain ketika berhaid. Kalau ada, banyak dah lah ada hadis. Tak ada. Bukan dalam Bukhari ini saja tak ada, dalam kitab lain pun tak ada juga. Jadi ini dia guna tadi, kita kata tadi kaedah al-bara'atul asliyah. Balik kepada kaedah asal. Harus, boleh. Selain hadis di atas, Imam Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya juga berpegang dengan hadis Jabir, di mana di dalamnya Rasulullah SAW menyuruh Aisyah agar melakukan semua perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan haji, selain bertawaf dan bersembahyang. Jelas dalam hadis Bukhari, dalam kitab-kitab orang yang ada berlaku, Aisyah ketika dia pergi buat kerja haji dengan Nabi SAW tu, dia mari kotor. Bila mari kotor, sedih dia, jerit lah. Lepas tu Nabi SAW kata ke dia, tak apa, kamu buatlah ni lafaz dia. Aisyah kata di riwayat Jabir ni, maksud dia, Aisyah sampai ke Mekah dalam keadaan berhaid. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya agar melakukan semua perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan haji selain bertawaf dan bersembahyang. Tu hak selain, hak dikecualikan tu. Boleh buat belaka, kata dia. Orang haji hak lain-lain duk buat tu boleh kamu buat belaka, kecuali hak ni bertawaf dengan bersembahyang. Tu tak. Hadis riwayat Bukhari sahihnya, itu jatuh di dalam sahihnya, di dalam kitab ni lah. Bukankah banyak sekali perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan haji selain bertawaf dan bersembahyang? Banyak lagi. Selain bertawaf dan bersembahyang tu, orang buat kerja haji tu buat banyak. Bukankah mereka membaca Al-Quran? Orang buat kerja haji kan baca Al-Quran, berzikir, bertalbiyah, melontar jamarat, masuk ke dalam masjid, berada di dalamnya, dan lain-lain. Ini semua dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan haji. Nabi kecuali kedua. Bermakna bolehlah dia. Kalau ada kata Aisyah ni duduk luar masjid, rakyat dah dalam. Dia tak ada kata Aisyah sebab dia mari kotor dia tak boleh masuk dalam masjid, duduk luar masjid. Tak ada. Dia nak duduk mana? Dia terpencil seorang, nak duduk mana? Nyaya ke dia? Tak ada. Menunjukkan dia masuk sekali. Orang lain dah masuk ke masjid, baca Quran. Sebab tu Imam Bukhari kata perempuan mari kotor pun boleh baca Quran. Dia pegang dengan tu juga. Sebab Nabi kecualikan semaya tawaf, tak boleh. Sebab tu syarat kena suci. Masuk ke masjid tidak syarat suci. Kita tak ada air semaya, tak boleh masuk ke masjid. Boleh. Tapi nak semaya boleh, tak ada air semaya, tak boleh. Habis sah tu. Hak ni antara. Tapi tak terai juga. Tak ada kata orang perempuan mari pun boleh masuk dalam masjid. Tak ada lagu tu. Setara tu kalau ada. Setara tu pun kemah dah. Orang hak pegang balik kata tak boleh tu pun setara mana sangat dalil dia. Dia nak kata orang tak kemah. Alik demo tu setara mana? Dia nak kemah sangat. Dah. Alik demo pun setara tadi ya. Tak ada juga hak terainya. Kalau ada hak terai boleh kira. Ni tengok. Hak ni dalam Bukhari sendiri ada. Tapi gitulah. Benda ni kalau dah sudah biasa kita buat gitu kan gitu. Rasa tak sedap. Rasa tak sedap nak buat lagu lain itulah. Rasa tak sedap. Kita biasa makan nasi, nak suruh makan roti 2-3 hari. Tak boleh, tak kenyang. Ada sains saya mengaji di Pakistan dulu. 3 hari dia tak makan nasi, makan roti, ketal lutut. Dia makan nasi jak kecil. Orang dia tak nak satu besar-besar. Gagah makan roti tu. Nasi pula kalau dia makan tak kenyang.
tak lutut pula kalau dia makan nasi. Nah. Begitulah benda ni. Begitu. Kalau dah kita biasa cuba tukar. Zaman ni orang tukar. Banyak tukar kan. Budak-budak suka burger zaman itu. Mana ada burger? Dah. Burger tak tolak dah. Ikut macam-macam. Tukar. Ada kelainan kan makanan tu. Lepas tu dah kita atas biasa ya. Kau ni atas biasa ya. Sugar mega besar tinggi, gagah perkasa, makan keju gitu. Jangan roti keju. Seragam apa? Dah. Tapi itulah besar, gagah. Begitulah juga apabila kita tahu benda ni, nak ragu apa dia lagi. Secara royaknya berapa, lemaknya berapa, zat kau ni berapa, vitamin kau ni berapa banyak ada. Secara royak lagu tu pun tak yakin lagi setara mana. Ni pun tulis dah. Dia kotak tu. Ni. Zat kau ni sebanyak ni, zat kau ni sebanyak ni. Tulis royak. Hak tu kita boleh yakin. Boleh yakin. Kenapa hak ni tak boleh? Tak boleh support. Kita letak depan. Kalau sebelum pada ni orang tak royak kan? Sebelum pada ni mungkin tak jumpa. Dia kata orang perempuan tak boleh masuk, orang perempuan bagi kotor tak boleh masuk dalam masjid. Habis cerita, habis kan. Apa dalil dia? Setara mana? Setara mana? Setara mana? Tapi tak boleh tanya dia dah, marah. Tapi kalau mari sini tak apa. Memang terbuka. Tanya, royak dah ni. Sebelum tanya royak dah. Dalil ni setara mana? Dalil ni setara mana? Apa pegangan ni? Tu je, tidak lebih daripada tu. Tidak lebih daripada tu. Tapi kadang-kadang kita ni tak tahu gapo kan. Kita rasa lah hak ni hebat, perasan je. Hak ni banyak zatnya, banyak kebaikan, perasan je sebenarnya. Tapi setengah-setengah orang dia tak sedap dia dengar lagu tu. Kita kata dia kata nak bebas lagu tu pula. Dah nak warna orang sudah berubah dah. Kita nak paksa budak makan lapak tiket dah. Dia berakhir bergol. Nak mana? Ikut dia. Sampai lah ni namun benda tu ada. Kalau tak ada tu lain cerita. Bukankah mereka membaca Al-Quran, berzikir, bertalbiyah dan seterusnya? Tidakkah perintah Nabi SAW ini berarti baginda membenarkan juga wanita yang berhaid masuk ke dalam masjid dan berada di dalamnya seperti orang-orang lain? Itulah maksudnya. Dia suruh bini dia buat belakang, orang haji lain buat, kecuali semaya dan tawaf. Bermakna orang lain buat tu dia boleh buat. Tapi kita itulah kata dah. Kata perempuan boleh ngaji Quran apa dulu sudah lepas dah. Kita tengok dululah perbincangan dulu. Boleh pegang, boleh ngaji, boleh baca, boleh belakang. Mengikut Imam Bukhari lah. Mengikut Imam Syafi'i tak boleh. Royak dah. Tak ada keliru. Tu dah. Tapi kalau Imam Bukhari boleh. Ikut. Apa bulan puasa? Bulan puasa baru ni. Hak kata tak boleh tu kat dia senyap. Nak ngaji tak boleh. Sedangkan amalan hak paling afdal baca Quran lebih daripada hak lain. Tak boleh nak buat apa. Tapi kalau kita pakai hak ni boleh. Kau tak boleh puasa. Puasa tak boleh memang. Semaya tak boleh. Ngaji Quran masih khilaf lagi. Masih khilaf. Kita ambil hak ni. Supaya hak lain-lain kan. Kita duduk pakai mazhab Syafi'i. Banyak hak khilaf tak serupa dengan orang. Tapi kita tak perasan. Kita duduk khilaf dengan orang. Dah belum khilaf. Nah. Banyak lagi tempat hak tak serupa. Alah banyak tempat hak tak serupa. Tapi kita tak serupa dengan orang, kita tak rasa pelik. Ada kalanya kita sorang dah. Hak tak serupa dengan orang. Tapi kita tak apa. Memang pun kalau kita buat kajian tentang mazhab-mazhab ni setengah-setengah tu kan, macam tempat kita ni Syafi'i, dia sorang. Orang lain semua kata lagu lain. Tapi kita tak ada apa-apa berasa. Tak rasa pelik. Kita pergi ngaji luar negeri, pokok dia suka sorang demo sekali ni kata ni. No.
Pasal apa dia isyarat orang Malaysia ni Syafi'i kebanyakannya. Sekali ni dah mosor kan, kata dia. Aku kan gitu sama guru kan. Hak ngaji dia tahulah. Soal hadis-hadis yang dengan terang melarang perempuan berhaid sama berada di dalam masjid yang dijadikan pegangan oleh sesetengah ulama, maka itu semuanya bagi Bukhari tidak mampu mengkhususkan hadis umum ini. Sama ada kerana ia tidak standing dengannya, atau tidak jelas, atau kerana adanya sebab-sebab lain yang memarjuhkannya. Memarjuhkannya itu mana? Melemahkannya, tak kuat, tak boleh pegang. Bagi Imam Bukhari, hak ni, hak dia ni lebih kemah lagi. Hak lain itu tak kuat. Tak kuat. Antara hadis yang menjadi pegangan golongan ulama yang mengharamkan perempuan berhaid berada di dalam masjid ialah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, baginda dikatakan bersabda. Dalam bracket itu dikatakan bersabda. Sebab dia tak kata pun lagu tu. Orang kata. Orang kata. Kalau hak terang setara ni boleh tengok sini. Kita tak mari dah. Setakat mana ada ni. Gapo dia Nabi kata, inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Bermaksud sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk perempuan berhaid dan orang yang berjunub. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Tetapi hadis Aisyah ini tidak sahih. Ni hak paling kuat. Tak ada dah. Hak kita tahu dalam dunia ni, lebih kuat pada hak ni. Kalau hak terang dalam masalah ni. Tak ada. Tak usah cari. Jami, hak ni jami. Kalau hak terang, macam aku tidak halalkan perempuan yang berhaid. Terang kan? Tu terang tu. Tak ada. Hak ni je paling kuat. Paling kuat dah ni setara ni. Hak paling kuat ni pun tidak sahih. Tu. Baik, kita tengok. Kerana di dalam isnadnya terdapat dua orang perawi yang dipertikaikan, iaitu Aflat bin Khalifah dan Jasrah binti Dijajah. Berhubung dengan Aflat, Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla dia berkata, Aflat tidak masyhur dan tidak juga dikenali sebagai perawi thiqah. Ibnu Hazm malah menganggap hadis ini sebagai hadis yang batil, hadis karut, kata dia. Jadi kita duduk bahas ni, kata hadis karut lah, hadis gitu gini. Kenapa royak dah sebelum pada ni, takut terlupa. Hadis lain, sunnah lain. Kalau kita duduk bahas kata gini-gini, hadis bukan sunnah. Kalau sunnah tak boleh kata sunnah batil, tak boleh. Kita yang karutnya kalau lagu tu tak. Tapi kalau hadis batil boleh. Hadis maudhu', hadis palsu boleh. Sunnah palsu tak ada. Sunnah ni hak tapis dah. Baru orang panggil sunnah. Jelas dah. Hak sabit sungguh. Imam Ahmad menganggap hadis ini dhaif kerana perawinya Aflat bin Khalifah adalah seorang yang majhul, tidak diketahui siapa. Tidak diketahui siapa, dia tak boleh kena orang. Demikian kata Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnahnya. Al-Khattabi di dalam Ma'alimnya berkata, sekumpulan tokoh ulama hadis menganggap hadis ini dhaif. Kata mereka perawinya Aflat adalah seorang yang majhul dan hadisnya tidak boleh dijadikan hujah. Tak boleh nak buat hujah. Imam Bukhari sendiri menganggap hadis ini mungkar dan dhaif. Selain itu Abdul Haq Al-Ishbili, Baihaqi dan Nawawi itu Imam Nawawi itulah, juga menganggapnya dhaif. Dah ramai gini mau ni kata dhaif. Nak mana? Nak pegang. Tak boleh. Tak lepas. Jasrah pula bagi Bukhari adalah seorang perawi yang banyak meriwayatkan perkara-perkara yang pelik di dalam hadis-hadisnya. Dialah perawi yang merupakan paksi, madar dalam periwayatan hadis ini. Gimana pun kalau tengok hadis hak terang larang perempuan mari kotor duduk dalam masjid ni, mesti ada Jasrah ni. Mesti ada. Hak perempuan. Mesti ada. Mesti ada Jasrah ni. Gimana? Dia orang panggil madar bagi hadis ini. Paksi. Tak ada hadis ni, hadis semua ni kalau tak ada dia.
Dia lah. Tak seorang perempuan yang dikatakan dhaif, tidak dikenali, boleh kalau kita nak letak agama ni atas dia, nak pakai hak dia? Tak boleh. Jasrah tidak terkenal sebagai perawi yang thiqah dan adil. Tidak ada seorang pun ulama mutaqaddimin yang boleh diterima tauthiknya, telah menthiqahkannya. Ini istilah lah. Mana dia kata orang ni bagus. Kalau kita orang biasa dia kata bagus, tak ada apa. Ni kena pakar-pakar dia ni. Tak ada seorang pun kata dia ni bagus, boleh pakar. Tak ada. Hafiz Ibn Hajar hanya mengatakan dia maqbulah. Muka perempuan kan ni Jasrah ni, maqbulah. Hafiz Ibn Hajar tu bukan mutaqaddimin, mutaakhirin dah. Dia kata maqbulah. Seseorang perawi maqbul menurut istilah Hafiz Ibn Hajar baru boleh diterima riwayatnya sebagai hujah apabila ada mutabi' atau syahidnya. Itu kaedahnya. Hafiz Ibn Hajar kalau dalam kitab dia Taqribut Tahdzib, dia ada tulis di belakang tu, seseorang perawi tu maqbulah atau gapo-gapo kau thiqah kau gapo ke, dia ada sebut kedudukan orang tu. Kalau dia kata maqbul, maknanya hadis riwayat dia tu kita tak boleh terima kalau selagi tidak ada sokong ni hak lain, orang lain hak lah riwayatkan hadis tu serupa dengan dia selain daripada dia, sama ada daripada sahabat yang sama ataupun daripada sahabat yang lain. Kalau daripada sahabat yang sama, orang panggil mutaba'ah. Kalau daripada sahabat yang lain, orang panggil syahid. Kena ada orang lain setara dengan dia tu, sezaman dengan dia tu, meriwayatkan selain daripada dia. Kena ada. Tak ada. Tak ada. Berapalah seramai-ramai orang Islam ni tak ada. Tu pelik dah tu. Imam Bukhari kata dah, dia ni banyak pelik-pelik ni dalam riwayat dia. Pelik tu ni lah antara hak peliknya. Sedangkan semua hadis yang dianggap sebagai mutabi' dan syahid bagi hadis ini tidak dapat menguatkannya, kerana di dalam isnad-isnadnya juga terdapat perawi-perawi majhul dan dhaif. Antaranya ialah 3 hadis berikut ini. Hak ni, hak sani asas dia. Kita jadikan asas sebab hak ni dikatakan paling kuat. Ibnu Khuzaimah kata sahih. Syaukani turut dia kata sahih juga. Apa ni seorang dua ya kan. Hak ramai-ramai lagi kata dak, tidak lagu tu. Nak sahih lagu mana kalau perawi dia tidak sahih? Setengah-setengah orang dia kata ni ada dalam sahih Ibnu Khuzaimah. Oh, tak boleh lagu tu. Tak boleh lah bila kata ada dalam sahih Ibnu Khuzaimah, dia sendiri bubuh nama sahih Ibnu Khuzaimah, sahih Ibnu Hibban, maka hadis tu dalam dia tu, dalam kitab dia tu semua sahih. Tak boleh. Orang tak akal lagu tu, kaedah tu tak kena. Yang menentukan sahih atau tidak sahih ialah perawi dia tu, dalam sanad dia tu. Ni yang pertama Ibnu Majah dengan isnad yang meriwayatkan katanya. Tu sanad dia. Jadi Ummu Salamah kata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarhata hadzal masjid fanada bi'a'la sauti innal masjida la yahillu li junubin wala li haidin. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke pekarangan masjid ini lalu memengkikkan dengan setinggi-tinggi suaranya bahawa sesungguhnya masjid ini tidak halal kepada orang berjunub dan berhaid. Jelas ke tu? Tu ya? Ada dalam Ibnu Majah ni. Ibnu Majah tu termasuk dalam salah satu Sunan Sittah, hak sahih di kalangan ahli sunnah. Tapi tak ada ulama kata semua ada dalam kitab tu semua boleh pakai berlaku. Tak ada. Semua kata kita tengok dululah. Bila ditengok tidak begitu. Ni hadis ini dhaif kerana terdapat di dalam isnadnya Abul Khattab Al-Hajari dan Mahduj Adz-Zuhli. Hadis ini juga berpunca daripada Jasrah juga. Jasrah juga di situ ya. Abul Khattab Al-Hajri adalah perawi majhul dan Mahdud Az-Zuhli pula adalah perawi yang saqit, bukan sakit. Sakit itu maksudnya perawi yang hadisnya tidak boleh dijadikan hujah, tidak boleh ditulis.
dan tidak boleh dijadikan i'tibar. Tak boleh langsung. Orang setara tu, perawinya setara tu. Jadi hadis Ibnu Majah ni pun tak boleh pakai juga. Tak boleh. Dhaif. Yang kedua At-Tabarani dan Al-Baihaqi juga dengan isnad masing-masing telah meriwayatkan melalui saluran riwayat yang sama. Tadi serupa, datang tu serupa sanad dia dengan riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Majah tadi daripada Ummu Salamah juga. Tetapi At-Tabarani mengemukakannya dengan tambahan begini. Hadis tadi ada tambahan sikit. Illa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa Fatimah binti Muhammad wa Ali ala bayyantu an tadillu, bermaksud kecuali kepada Nabi. Jadi tak boleh masuk tadi sambung dengan hadis tadi, kecuali kepada Nabi SAW, isteri-isterinya Fatimah binti Muhammad dan Ali. Ketahuilah, aku terangkan agar kamu tidak terpesong, kata dia. Yang aku sebut tu takut kamu terpesong. Al-Baihaqi pula mengemukakan dengan tambahan begini, tak serupa gini, illa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain ala qad bayyantu lakum al asma alla tadillu, bermaksud kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tambahan kepada hadis Ibnu Majah tadi, sanad di atas sama. Kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Ketahuilah, aku terangkan kepadamu nama-nama itu agar kamu tidak terpesong. Tengok, selain bermasalah daripada segi sanadnya, kedua-dua riwayat At-Tabarani dan Al-Baihaqi dengan tambahan seperti yang dibentangkan itu merupakan tambahan oleh golongan Syiah pelampau. Lagi punah selalu masuk demo tu. Ibnu Majah tidak menyebutkan tambahan ini di dalam riwayatnya. Asalnya Ibnu Majah tak ada sebut, sekatu je. Pak tadi sekatu. Sedangkan orang sama meriwayatkan. Apa ada tambahan gini pula ni? Mai mana pula? Demikian kata Ibnul Qayyim di dalam Tahdzib Sunan Abi Dawud. Nombor 3, hadis nombor 3 yang jadi sokongan ni. Ibnu Hazm meriwayatkan daripada Abdul Wahhab, daripada Atha Al-Khaffaf, daripada Abi Ghaniyah, daripada Ismail, daripada Jasrah binti Dijajah, daripada Ummi Salamah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadzal masjid haramun ala kulli junub minar rijal wa haidin minan nisa illa Muhammad wa azwajihi wa Ali wa Fatimah. Masjid ini haram kepada setiap orang lelaki yang berjunub dan setiap orang perempuan yang berhaid, kecuali Muhammad, isteri-isterinya, Ali dan Fatimah. Hadis ini juga dhaif kerana di dalam isnadnya terdapat beberapa orang perawi yang dhaif, tak boleh pergi, dan majhul. Imam Ahmad mengatakan Abdul Wahhab adalah perawi yang lemah. Ni Imam Ahmad sendiri. Dan muttarib tu maknanya hadis dia tu tak tetap, sekali gini sekali lagu ni. Kau mana so nak pegang tak tahu. Imam Bukhari, Abu Hatim Ar-Razi, As-Saji dan An-Nasa'i mengatakan dia adalah seorang yang tidak kuat. Tak kuat tu dhaif lah. Ibnu Hazm pula mengatakan dia munkarul hadis. Munkarul hadis maksudnya perawi dhaif. Dia sendiri itu dhaif, yang meriwayatkan hadis yang bercanggah dengan riwayat perawi thiqah. Dia meriwayatkan hadis tak serupa dengan orang hak kuat. Itulah perawi munkarul hadis. Abu Dawud, Az-Zahabi dan lain-lain mengatakan dia dhaif. Dah ramai gitu kata. Nak lagu mana? Ismail juga perawi latah dia. Menurut Al-Azdi dan Ibnu Hibban adalah perawi munkarul hadis juga. Supaya tadi Ad-Daraqutni dan Ibnul Jauzi mengatakan dia dhaif. Sementara Ibnu Hazm sendiri pula mengatakan dia majhul, tak tahu siapa dia ni. Jadi bagaimana hadis-hadis ini akan menguatkan satu sama lain kalau setiap satu daripadanya adalah dhaif? Sama-sama dhaif belaka. Kata tak apa ni, ada hak lain kuat. Kuat lagu mana kalau lemah belaka? Tak boleh, tidak akan jadi kuat. Tak ada satu pun ia kuat.
Jadi yang kita gomo tu nak apa? Nak bagi kemudahan, kesenangan kepada orang perempuan. Lepas tu mungkin orang kata apa yang gomo sangat nak suruh orang pakar. Memang apa? Nak suruh pakar lah. Hak mana nak tu? Hak mana nak tu? Tak saya pakar, tak tahu nak mana. Jadi begitu yang paling kuat antaranya ialah hadis yang mula-mula sekali dibentangkan tadi, iaitu hadis Jasrah riwayat Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Walaupun ada ulama menghukum ia sahih seperti Ibnu Khuzaimah dan Asy-Syaukani, atau hasan seperti Ibnu Al-Qattan Al-Fasi dan Ibnu Sayyidin Nas, tetapi sekian ramai ulama hadis tetap menghukumnya sebagai dhaif seperti telah dijelaskan sebelum ini. Tak lagi, walaupun ada dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, perawi dia. Hukuman terhadap hadis ini sebagai dhaif adalah lebih kuat berdasarkan sesuatu hadis itu dihukum dhaif apabila sanadnya mengandungi perawi dhaif. Jelas sekali hadis-hadis yang tersebut tadi sanadnya memang mengandungi perawi-perawi yang dhaif. Maka tidak ada lagi alasan untuk menghukumnya sahih atau hasan. Dalam masalah ini juga pendapat Bukhari kelihatan lebih munasabah, lebih relevan dengan logik dan jiwa dan semangat kritis masyarakat Islam moden. Kalau nak maju lagu ni, nak berubah. Kalau tak saya berubah, ikut. Kalau nak berubah, orang yang kritis dia tengok kuat ke tidak kuat. Tidak kuat nak bergawak ke dia. Apa yang gomo? Tak perlu gomo mana. Ia juga boleh lebih menjinakkan masyarakat bukan Islam yang banyak telah terkeliru tentang Islam, dan boleh menarik minat mereka kepada agama Islam. Kalau orang perempuan tu tengok susah masuk Islam, orang perempuan ni kelas 2 dalam Islam semua kali payah. Orang lelaki boleh buat pahala banyak mana, orang perempuan tak boleh. Pendapat Bukhari dalam masalah ini benar-benar mencerminkan kemudahan Islam dan keprihatinannya terhadap semua anggota masyarakat. Di samping itu, ia juga akan membuahkan beberapa hasil, manfaat dan faedah berikut ini. Ambil orang rekah, buat rekah saja. Satu, kita akan nampak gapo kalau kita terima Imam Bukhari, akan nampak keprihatinan agama Islam terhadap kaum wanita. Dah banyak benar dia tak serupa dengan orang. Akak orang perempuan. Orang perempuan boleh ngaji Quran kalau bagi kota. Orang perempuan boleh masuk masjid. Dah banyak lagi lah. Orang lain-lain dulu kita sudah bicara. Jelas nampak dia ni, cara dia nampak orang perempuan lebih kurang sama dengan lelaki. Tuhan nak boleh. Tidak kata orang lelaki saja yang lebih. Yang kedua, bersangka baik terhadap sifat amanah kalangan lelaki dan perempuan Muslim, terutamanya apabila mereka berada di rumah Allah, iaitu masjid. Kalau kita terima Imam Bukhari, ni duk kata takut fitnah lah, takut selok kain lah dalam masjid. Apa yang dia nampak benda-benda tu dalam masjid? Macamlah orang Islam ni pergi ke masjid tu untuk nak buat benda tu. Sangka baiklah sikit. Sangka baik. Hak pernah sabarnya lagu mana? Orang pergi bukan nak buat maksiat situ, boleh tahan lagi nak buat lain. Yang ketiga, tanggapan bahawa Islam mengamalkan diskriminasi jantina terhadap kaum wanita akan semakin lenyap. Inilah hak jadi masalah kepada ni puak-puak pembebasan wanita ke apa ni, sibuk. Dah kita duk wih hak tolak. Ia tidak menyelesaikan kekusutan dia. Sebab tu kita kata zaman sekarang ni orang kritis, orang tidak ikut buta gitu, tak say. Dia tanya apa? Moga dia ngaji juga. Moga dia pun ada lawyer juga, ada pegawai juga. Jadi dia ngaji cara logik sama. Apa hak ni dia tak boleh faham? Memang boleh faham, tapi orang tak faham. Tak berani. Kau tak tahu dah. Kalau betul
Kita tak apa. Kalau tak betul hak ni, mana kita kata tak betul lah Imam Bukhari, Imam Ahli Sunnah. Kalau kita kata tak boleh, duk keluar pendapat beza, tidak bertanggungjawab lah Imam Bukhari duduk ayat benda-benda lagu. Kalau lagu lepas tu kita duduk nyoh sangat ke hadis dia. Yang keempat, tempat yang lebih selamat untuk wanita di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah masjid. Begitulah sepatutnya berlaku pada bila-bila masa sekalipun. Selepas baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam letak perempuan itu di masjid? Apa? Sebab lebih selamat. Itulah tempat yang lebih terpelihara untuk perempuan. Kita kena anggap begitu. Kalau kita kata itu tempat menimbulkan fitnah, apa yang Nabi letak situ? Kalau kita kata apa ya, rumah orang lain tak ajak pergi rumah kau? No. Yalah, keadaan rumah yang sempit, kita kena faham lah keadaan tu. Semasa susah, ada anak pinak, susah. Lepas tu orang yang pergi ni bukan orang perempuan saja, orang lelaki pun habis suruh duduk di serambi masjid tu. Orang panggil sufah, ahlu sufah. Orang lelaki pun ada juga. Dia kawasan lain, kawasan lain alik nu, perempuan alik ni. Mana hak tu duduk tu tak ada keluarga, tak ada anak beranak, duduk situ nak ngaji dengan Rasulullah, nak belajar apa dia Rasulullah raya. Tetamu-tetamu mari duduk situ. Senang. Kalau tidak kak, terima tetamu nak hari kalau lagu tu. Ada tetamu nak hari, susah. Jadi daripada situlah ada asrama, tempat pengajian. Inilah asrama hak mula-mula dalam sejarah Islam. Perempuan duduk situ. Kita kena buat gitu. Iaitu masjid adalah tempat yang paling selamat. Yang kelima, masjid adalah tempat yang mulia di sisi Allah. Memberi perlindungan kepada wanita di masjid berarti memuliakan mereka. Jangan pula kita kata orang Islam menghina dia, tak cara dia, tak ajak pergi ke rumah. Jangan kita kata lagu tu. Bila Nabi letak dia dalam masjid, masjid tu tempat yang paling mulia, berarti meletakkan dia di tempat yang paling mulia. Dia kena faham gitu. Kalau tidak kita nampak apa ya jadi tak cara ni. Apa dia ada nyakit gapo kustak kau gapo kau takut jakit kau gapo kau, tak ada. Tak ada gapo. Yang keenam, di sesetengah tempat membawa bersama wanita ke masjid lebih menjamin keselamatan mereka daripada membiarkan mereka berada di dalam kenderaan misalnya, semata-mata kerana mereka datang bulan. Kena fikir juga. Jangan kalau Mekah sekalipun dulu orang duduk cerita tak selamat lah ni pun ni ada gitu, hak jahat ni ada semua mana-mana. Kan ada cerita kan, letak bini dia dalam kereta, dia pergi mana suat lari, buat lari tu gak. Kalau sana tak jumpa dah. Sebab dia kalau jumpa dia kena berat dia hukum, jumpa mati mayat. Dalam keadaan tu apa? Tak boleh masuk dalam masjid, suami saja masuk, dia duduk luar. Kena fikir kata ada kalanya patut mana nak duduk mana luar masjid, hina je nak duduk di luar masjid. Mak ni masuk dalam masjid, patut gapo dia bahaya. Kita kata bahaya dalam masjid, boleh menimbulkan fitnah kau gapo kau. Mana besar fitnah dalam masjid dengan luar. Duduk dalam kereta kita kata. Tapi orang yang kata tak boleh, dia kata kalau setara tu tak boleh duduk dalam kereta lah, tapi tak boleh juga masuk dalam masjid. Boleh duduk lain lagi, dia kata tak boleh masuk dalam masjid. Tak boleh masuk ke mana-mana, sebab boleh duduk lain lagi. Kan susah. Yang ketujuh, menjinakkan wanita dengan masjid yang merupakan pusat sumber ilmu agama kepada masyarakat Islam. Apabila tidak ada sesuatu yang menghalang mereka untuk pergi ke sana, mai kota pun tidak menghalang, boleh pergi macam ngaji. Ni kalau kita buat masjid ni apa tak pergi ni. Sebab apa? Dah tak lagi. Jadi selama mana tinggal tu mengaji, rugi. Jadi peluang yang ada pada mereka untuk mendalami agama sama dengan peluang yang ada pada kaum lelaki. Yang ke-8,
Orang-orang perempuan yang berhaid juga boleh menjadikan masjid sebagai tempat perhentian dan tempat berehat dalam perjalanan atau pada ketika bermusafir tanpa perlu berpisah dan berada jauh daripada ayah, suami dan lain-lain. Dia hak tu duduk atas masjid, hak ni duduk bawah. Susah. Ni tak perlu berpisah, naik duduk sekali, makan sekali dah atas. Gimana? Kalau beranak pun masuk. Beranak tu lah yang cerita lah. Tapi ada sahabat Hakim bin Hizam, dia dilahirkan di dalam Kaabah. Dalam Kaabah. Dalam Kaabah. Tapi itu bukan suatu kelebihan di sisi agamanya. Beranak dalam masjid ke, beranak dalam Kaabah ke, tidak, cuma disebutlah perbezaan dia daripada orang lain. Tapi itu bukan suatu kelebihan. Kalau kelebihan pakak pergi belakang. Masa nak beranak tu kan pergi situ dah. Buat pula labor room pula situ dah. Bawa doktor pergi situ, semoga kelebihan ni. Tak boleh. Tak boleh. Yang ke-9, dalam keadaan terdesak seperti pada ketika hujan lebat dan sebagainya, orang-orang perempuan yang datang bulan juga boleh berlindung di masjid tanpa ada rasa bersalah atau rasa berdosa. Bayangkan, banyak keadaan tu. Ni kat duduk bawah basah, tak boleh naik. Naik ni baru boleh dalam keadaan darurat. Pas darurat dah kan dapat basuh kain. Basuh kain. Tidak darurat, tidak ada demai lagi. Agak susah lah. Kalau naik pun dalam keadaan rasa bersalah. Itulah. Tapi kalau pakai hak ni, tak ada. Tenang je, pergi masuk dengan tenang. Yang ke-10, sesetengah masjid menyediakan bilik-bilik untuk musafir yang bertandang, bilik perpustakaan, ruang makan dan sebagainya. Kaunter pembayaran zakat juga ada kalanya dibuka di dalam masjid. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, orang-orang perempuan yang sedang berhaid juga berpeluang mengambil manfaat daripada kemudahan-kemudahan yang disediakan di masjid itu jika ijtihad Imam Bukhari ini diguna pakai. Wallahu a'lam. Jika lah jika ijtihad dia diguna pakai. Memangnya tak banyak benar masjid ni orang buat masjid tu tempat kahwin, akad nikah ke apa dah. Tak naik kahwin ni dah. Dia bukan mari kota, mak pun. Mak pun tak kira siapa pun. Kau tak boleh naik. Nak akad nikah, macam-macam lah orang buat jamuan makan pun. Setengah-setengah masjid tu dia buat bahagian bawah tu tempat ruang makan. Boleh disewa pula dengan masjid tu. Pak, lagu mana nak pergi makan? Tak pergi kita. Duduk luar masjid, tanah. Luar. Okey, susah tu nampak tu. Hak mana hak susah? Kalau tanya sekarang ni hak mana hak susah? Hak Imam Bukhari ke hak biasa? Padahal dia kalau hak biasa tu kuat sangat, hujah boleh kira. Tak apalah. Ni hujahnya setara tu ya. Setengah-setengah ulama dia kata dia ada dalil Quran, kata dia. Tak ada. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabil. Hak tu dia pegang. Itu antara pegangan orang yang kata tak boleh orang perempuan mari kota masuk dalam masjid. Kalau ayat Quran hak tu. Tapi hak tu dia sebut tentang orang berjunub, kecuali sekadar lalu saja. Dia kata hak berjunub mana besar? Hadas berjunub dengan kadar mari kota. Besar mari kota lagi. Jadi kalau hak berjunub pun tak boleh, sekadar lalu je. Bolehnya. Hak mari kota lagilah tak boleh, kata dia. Lagilah hak tu semua. Lagilah tak boleh, terai tak ada. Hal ni pula Imam Bukhari ke apa ni kata. Yalah dah kau semua ahli tafsir lagu tu. Illa abiri sabil itu mana orang sekadar lalu yang boleh. Kau gap dia maksudnya. Berapa ramai riwayat daripada Sayyidina Ali, riwayat daripada Ibnu Abbas, dan ramai lagi mengatakan illa abiri sabil itu mana musafir. Orang musafir tu hak berjunub kalau tak ada air nak mandi pada tayamum saja. Hak tu maksudnya. Bukan ada kena mengena dengan masjid. Mana ada sebut masjid situ? Tak ada sebut masjid. Dalam Quran kata la taqrabus salat, jangan kamu hampiri sembahyang.
Orang-orang hak kata tak boleh perempuan mai kotor ni masuk dalam masjid, dia tak boleh semaya tu, tepak semaya. Kenapa tepak semaya? Semayalah. Dia kata semaya, semayalah. Dia kata tepak semaya. Jadi tepak semaya ni masjid saja ke? Kan lagu tu. Dia kata tepak semaya ya aku. Itu tak boleh dah tu, orang panggil pendapat ijtihad. Bukan hak asal ada dalam Quran. Tak ada sebut dalam masjid. Tak ada. Jadi tak kemah juga. Sebab tu kita kata tak kemah. Jadi alik-alik ni pun dia boleh juga pegang dengan hak tu. Itu cerita lain tu, tak ada kena mengena tu. Dengan orang main kotor tu tak ada. Jadi hak mana lebih mudah? Kalau nak mudah ni. Setengah orang kata, dia kata, apa? Pilih hak mudah sama dia. Dah. Tak tahulah, bukan kita Imam Bukhari. Imam Bukhari hak pilih hak mudah ni. Baik, kita nak tanya, apa ya demonya pilih hak payah sama tu apa? Agama suruh ke? Agama suruh ke lagu tu? Sedangkan dalam hadis ada sebut, hadis Aisyah dan ramai lagi sahabat yang lain menyebutkan, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrain illa ikhtara aisarahuma. Tidak diberi pilihan kepada Rasulullah antara dua perkara, melainkan dia akan pilih hak lebih mudah. Ni siapa dia? Hak ajar suruh pilih hak mudah. Nabi sendiri. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan nak kamu mudah, dia tidak nak kamu payah. Siapa dia nak mudah? Allah nak mudah. Jadi apa salahnya kalau kita ambil hak mudah Allah dan Rasul? Apa salah? Kita berasa bersalah tu, perasan je. Perasan. Cuma kita kata tadi dah biasa dengan hak tu kan. Kita kata bagus makan nasi ni gagah, padahal tak tahu makan nasi tu pun kecing manis juga dah. Dia kata dia tak ada pakai gula mana, tapi beri nasi. Yalah dah tu. Yalah dah tu. Tapi dia berasa lebih macam. Biar kalau orang mengaji hadis dia memang terbuka. Itu bezanya. Beza dengan ngaji fiqh. Saja fiqh mazhab ni. Sekadar tu ialah kalau fiqh dia tidak faham dah. Kalau ngaji hadis mesti kena faham benda ni. Apabila faham, kita nampak setengah tadi tu je. Hak ada dalilnya tu je. Hak terang tak ada. Jadi dalam keadaan ni Imam Bukhari tak buat keputusan. Dia tidak kata boleh kau kan. Dia kosong tajuk. Tidur orang perempuan di dalam masjid. Lepas tu panjang bukan main bahas tu, ikutlah. Ikut mana-mana pun dia hormat pendapat orang lain. Tak apa. Baru kita nak pergi kepada hadis. Lepas tu lagu mana ni pengurusi ni? Nak terus kau lagi ni kau? Kau nak takut ada jamuan hari ni makan masa je. Boleh lagi? Boleh lagi, tak apa. Kita pergi lagi. Memang panjang lah ni. Nak berhenti sekali? Tak apa. Jadi pada tajuk lagi ni lah. Hadis tak masuk lagi. Kita buka pada sahabat. Muslimah. Mana? Tak dengar Tidak solat masing-masing masa wajah tidak dia masih ingat lagi. Tidak nazak lagi lah maknanya. Ya, ada lagi. Kalau dia ingat boleh. Tayamum lah, tayamum. Tayamum. Jadi setengah-setengah orang kata, dia kata dalam tu patut cuti lah sembahyang ni. Ada. Hak tu paling molek kita berada dalam keadaan lagu tu. Nyanyi. Lepas tu lagu mana maksudnya? Masih kena lagi. Ketika dia ingat je lah. Kat molek kalau ada orang duduk tepi dia tu tolong royak, tak apa. Muslimin.
tu ilmu. Majlis tu ilmu waktu tu ya. Saya mandi tu tak ada saya saling dengan murid. Tahu dia lah. Jadi tengok saling dengan murid jatuh. Jatuh saling dengan murid kuih. Balik tu macam mana? Macam mana? Jadi ada saling dengan murid kuih balik tu. Dan dua lah. Ada duanya. Masa ada doa itu. Kalau ada doa yang ada doa lain yang tu dia nak ada martabat ada hasan ni. Tapi ada kali dia boleh buat kerja. Ada hasan. Restu ilmu tadi kan ada tu, yang sekarang ni ada kan. Benda tu tidak ada asas itu. Tidak ada asas. Kalau nak kata sunnah tak ada lagu tu. Ya kalau nak buat sekadar harus yang paling tinggi pun. Tapi kalau buat sebagai suatu ketetapan, takut. Lah bukan jadi mesti pula kan? Dah. Sebenarnya restu dah lah. Misalnya saya mengajar ni, restu dah lah. Tak kata restu lagi lah. Restu dah lah. Secara tidak langsung begitu dah sebenarnya. Lepas tu kalau ada hak sana salah-salah kan ni tak molek tu, memang hak tu iyalah. Tak patut buat lagu tu lah. Itulah bendanya. Kalau dah benda pintu terbuka, banyak lagi lauk lain-lain akan berlaku lah. Hak tak molek tu. Jadi baik tak usah lah sebenarnya. Baik tak usah. Dia bagi ijazah, bagi CJ, bagi apa tu, restu dah tu. Yalah lah tu. Restu. Jadi tidak perlulah kata restu saat ni, cara saat ni tu. Tak ada benda lagu tu. Tak ada. Lain tak ada. Lepas tu masalah hadis tadi, kalau hak dhaif, memang dia boleh naik ke situ sekiranya ada mutabik ataupun syahid dia lah. Hak lain. Tapi macam hak saat ni tak lagi. Sebab madar dia, mana paksi dia, semua giat mana-mana pun ada jasrah tu belaka. Jadi tak akan jadi kuat dengan sebab tu. Sebab dia tu sendiri tu lemah. Lepas tu hak lain tak ada. Kalau ada hak lain, boleh kira juga. Ni tak ada. Jadi tidak jadi hasan li ghairi. Tetap hak ni lagu ni dhaif. Hak hasan li ghairi tu dia kalau ada syahid lah, syahid yang boleh menguatkan sikit sebanyak, iaitu perawi lain lah. Sedangkan hak ni tidak begitu. Adapun hak Imam Tirmizi kata hasan, dalam kitab dia tu dia ambil kira hak tadi lah, bukan hak lagu ni. Kalau hak lagu ni tak. Wallah. Tak tanya kita bagi zakat tu seseorang, perlu kita royak ke dia ni zakat? Tak perlu. Tapi kalau royak boleh juga, lebih baik mungkin ya. Bagi kita tu lepas dah lah. Atas kita ni kita niat. Tak ada kait dengan orang tu, dia tahu kau dia dengar kau dia tak apa. Cuma nak menghilangkan kekeliruan, mungkin molek disebutlah, takut semua ni pasal kajat, mungkin dia tidak kuat kuasa molek. Kalau kuat kuasa molek, mana saksi bila kamu bagi, kamu tak bagi lagi, waktu sedekah misalnya, timbul macam-macam pula. Nah, sedekah saja. Dengan sebab itu ada kalanya molek, dia hak wajib ni molek kita terbuka, macam sembahyang fardu. Molek sembahyang di masjid terbuka, kita tak boleh kata takut kita riak kau apa, tak boleh. Supaya juga zakat. Zakat ni molek hak secara terbuka. Secara terbuka tadi antaranya dengan kita sebut tu. Dengan kita sebut. Tapi kalau nak kira dari segi lepas dengan Allah SWT, lepas dah. Cuma dengan kerajaan mungkin kalau timbul apa-apa kena bayar pula. Sebab dia anggap waktu sedekah kau apa, macam-macam boleh berlaku. Selagi kita bagi zakat ke saudara kita lah, dia tadi miskin, anak ramah tu kan, mungkin 10 tahun lagi, 5 tahun lagi anak berjaya belaka, dia boleh maklum. Jadi tiap tahun kita nak bagi zakat untuk dia tu, untuk dia simpan, tak buat buat untuk lagi maklum simpanan, kita bagi zakat. Tapi untuk simpanan dia lagi maklum. Tak boleh. Kalau kita bagi zakat, kita tak boleh tentukan buat gol ni, tak boleh lah tu. Tak boleh. Kita bagi dia punya sepenuhnya lah. Ikut dia. Kalau dia nak simpan untuk pergi Mekah, tak apalah, itu hak dia lah. Tapi kita nak kata untuk gini-gini tak boleh. Tak boleh. Kalau kita kata semua leknya simpan lah, Tak boleh. Tak ada. Itu ikut dia.
Mana hak molek di sisi dia, dia akan buat. Tak boleh kita tentukan ni untuk buat masjid kau macam tak boleh. Kalau zakat, kalau hak derma biasa, hak ni untuk masjid, tak apa. Kalau zakat kita beri kat orang tu pandai-pandai dia lah. Tapi kalau fi sabilillah, adakah termasuk masjid tu? Tu ada khilaf pendapat, perbezaan pendapat tu ada lah. Boleh kau pergi ke masjid? Tak apa, tapi nak khusus tu tak boleh. Mungkin ada keperluan lain yang lebih. Tak nak tanya. Kita cuma seru ada macam sekolah dah. Hari-hari dia mai ajak untuk lah. Untuk biasa kan, dia hari-hari dia ajak biasa. Tapi budak tu dia set lah, dia sambil main rumah. Jadi budak tu pergi main. Jadi kita tahu lah budak tu dia ambil main budak. Jadi dia waktu macam satu budaya lah, main ajak hari-hari. Mana? Tak ada tu sebenarnya benda lagu tu. Kita masa tu waktu hak untuk budak belajar. Tak usah lah, tak usah buat lagu tu lah. Sebenarnya tak tahu mari mana punca tu kan. Jadi tak usah buat. Ngaji biar agama ni boleh, insya-Allah lulus lah dah. Ngaji biar agama, tuition kau gapo kau dah gitu. Jadi hak semua ajak ni boleh buat, tapi tak usahlah kerak sangat begitu tu kan. Jadi menyusah, buang masa. Tak perlu, tidak dibuat lagu tu. Memang tidak ada. Kalau dari segi hadis, tidak ada asas lah. Tidak ada asas. Kalau nak kira sampai Nabi dulu ada lah. Kalau nak kira kan belajar juga. Tak ada. Jadi hak ni harus kadang gitu. Jangan sampai kau jadi menyusahkan. Tak usah. Dia hak boleh doa saja. Doa tu ada, boleh lah doa dah. Bahkan kalau mengikut apa nama ni, setengah-setengah mazhab semaya ajak dengan panggil lagu tu, acak-acak, dia jadi bid'ah. Tak molek pula. Dengan berpanggil-panggilan begitu. Jadi pelan-pelan. Jadi kalau kita panggil, misalnya orang pergi semaya gerhana, tak apa. Tu tak apa. Memang jelas tu. Sebab memang semaya sunat tu memang jenis terbuka gitu. Hak ni tidak. Hak moleknya doa. Semaya ajak, kalau tak semaya ajak, semaya lah sekali pada dah. Pada dah. Hak lebih lagi tu ajar biar gomo ngaji lah tu. Ngaji sun. Ikut masa mana-mana. Ikut masa mana-mana. Boleh berlaku. Bangsa dia panggil untuk mengamal mai sunat tak setiap hari lah. Jadi pasal itu. Jadi dia kena satu-satu anak Nabi ajar. Tak ada berlaku. Tak ada ketetapan lagu tu. Tak ada. Tak ada tu. Email sebagainya dah masa main. Tak ada. Karuk semua tu. Karuk tak ada. Jadi tak usah buat lah lagu tu. Boleh dosa tu kalau lagu tu bukan boleh pahala tu. Jadi dia macam kuspeka lah nak ajar budak ni baca ni. Tak salah tu. Tiga tu tak ada bel. Jadi lebih-lebih sangat kita duduk gomo ni kan. Kadang-kadang jadi lagu lain juga kita terlalu sangat harap tu dunia tu. Kalau tak boleh jadi kecewa benar kita. Naik tinggi sangat tu kan, jatuh berat. Jadi pada-pada lah. Pada-pada. Modalis. Bagaimana cara ambil dia adik dan tabaqat dia lah. Tadlis. Ialah tadlis jadi cacat jugalah hadis. Bahkan ada tanda-tanda dia, antaranya kalau dia meriwayatkan secara an-anah, tak boleh pakai lah semua. Tak boleh. Kena ketepikan lah. Tapi kalau tadlis tu daripada perawi yang maklum, dia tak royak. Misalnya Sa'id bin Musayyab, dia selalu tak royak. Dia tak royak tu maksudnya untuk tua dia, Abu Hurairah, maklum gitu. Kalau lagu tu tak apa. Jadi kalau tadlis ia tidak lagu tu, ia mencacatkan, menyebabkan jadi dhaif juga hadis. Walaupun dia tu dia boleh jadi mudallis ni, dia boleh jadi perawi yang bagus, tetapi kerana ada sifat dia tu tadi, dalam keadaan-keadaan tertentu dia tak boleh diterima.
sebab tadlis tadi. Misalnya apabila dia meriwayatkan secara an-anah, kena ingat macam Ibnu Jurayj ke apa tu kan, dia perawi molek. Tetapi kalau dia meriwayatkan secara an-anah, ulama berhati-hati. Sebab apa? Sebab dia terkenal sebagai mudallis. Itu lebih kurang. Zakat. Kalau macam yuran budak sekolah, kalau dia tak mampu nak bayar, jadi kita tak beli dia, cuma kita bayar dulu pejabat. Kemudian zakat juga. Bayar ke pejabat? Yuran. Bayar yuran dia. Yuran dia. Macam duit Apa ni hak moleknya kita beri ke dia. Hak tu hak molek. takutnya makan lain. Takut pakai lagi lain. Dia hak zakat ni hak asas sebenarnya. Nak jaga makan tu takut lapar. Hak tu asas. Lama kan cara kau nak bayar yuran lapar dia dah. Tak boleh. Hak tu hak utamanya. Jadi kalau lepas dah hak tu, tak apalah, boleh lah kira kod lain tu. Boleh lah kira kod lain. Tapi kena pastikan hak tu dulu. Makan minum dia tu lagu mana. Tak sehnya lapar, tak baju. Tak seh. Bila lepas hak tu, barulah boleh pergi ke lain. Asasnya hak tu lah. Kita di sini dia itikaf kan 10 hari, biasanya ada sekelompok lah, dia memang tak boleh pergi, tak boleh pergi mana-mana, dan dia duduk situ je. Sampai ada sakit demam pun tak boleh nak beli ubat ke apa, tak boleh pergi. Mana pendapat Ustaz tu? Tak kena tu lah. Dia gini ya, kita ingat Islam ni munasabah, tak ada susah, menjaga kepentingan keluarga. Kalau berasa pelik-pelik tu, beringat. Macam sakit tu Tak ada. Boleh pergi keperluan kita tu supaya kita nak pergi bilik air lah. Setara tu lah tu. Kalau anak sakit ke apa tu, setara tu lah tu. Bahkan kalau kita tak pergi tu salah, tak boleh pahala lah pula iktikaf kita tu. Dah tak siapa pergi. Tak boleh ni saja-saja nak pergi jalan. Rumah orang tak boleh lah, tidak wajib. Tu jadi kewajipan dia lain. Itu dia soalan kita dan masih pada Ustaz. Dan kami dibentuk semua untuk yang hari raya kita. Yang membawa naskah ni kita akan pakai lagi. Kita mencerita pada ini mencerita para kawan.